Baik, baik. Kita boleh mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila muallifil kitab al-imam hujatul islam Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa khususan ila syekhuna Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala bisiril Fatihah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهكنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang berusaha lagi saya muliakan, tuan pengurusi madrasah Raudah Majizul itu, seterusnya barisan para imam, para bilan, barisan adijatul kuasa madrasah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya lupakan pada bonda saya. Semoga Allah beri afiat berpanjangan insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi parahnya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih pilih kita lagi mengaji ilmu agama Allah. Ini adalah resam para ulama gitu. Jangan lupa kita niatkan dalam hati kita ini dilahirkan zuriat, tidak pada anak, pada cucu, tak pada cucu, pada cicit, tak pada cicit.
Apa lagi? Cucuk. Apa lagi? Dan sebagainya. Keturunan yang ke bawah. Para ulama mengatakan seperti mana keturunan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Sultan Turki Utsmaniyah. Bapa dia adalah Sultan Murad atau Sultan Murad. Kita bahasa kita Murad lah. Kalau ikut makhraj sikit Murad. Sedap sikit. Ulama mengatakan 7 keturunan ke atas. Ini diriwayat ataupun dirawikan kisah ini oleh almarhum Syekhul Hadis Al-Musnid Kiai Uzairan Taifu Abdullah rahimahullah ta'ala. Dia meninggal, seorang ulama besar di Indonesia. Dia cerita asal keturunan Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan di kalangan ulama, bukan di kalangan pemimpin. 7 keturunan di atas itu ada nama tok yang dia lah, kata mbah-mbah, atuk-atuk dia yang ke atas 7 keturunan itu nama Usman. Saya lupa di belakang di istilah Allah. Usman apa? Kalau sebut Usman tu kita kenal, biasa dengar nama dia. Para ulama mengatakan Usman ni orang yang soleh. Orang yang soleh. Dia bukan alim, dia tak alim. Dia tak alim macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih alim. Kalau kita kaji kisah dia Sultan Muhammad Al-Fatih menguasai hampir 8 bahasa. Pada umur dia 21 tahun, dia menguasai hampir 8 bahasa. Ini dah riwayat. Dan punya alim dia bukan alim pada sudut agama sahaja, dia alim pada sudut geografi. Sehingga boleh bawa bahtera kan, kita tahu kan kisah tu. Boleh bawa kapal perang tu naik atas bukit turun menuju pada Konstantinopel. Orang Melayu kan, Konstantinopel. Orang KL Pel lah, tak baca Pal, Pel. Kita jadi kita, Konstantinopel. Turun boleh ikut. Para ulama mengatakan macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih ni boleh terfikir ke arah itu. Dia banyak kisah lah. Dapat melihat baginda Nabi SAW suatu melihat meninggalnya bala tentera dia kan, kerana banyaknya perangkap-perangkap samar yang diletakkan oleh orang Kristian ini la'anatullah ketika itu di Konstantinopel. Banyak kapal-kapal yang roboh ataupun bocor, lalu dipanggil patah balik ke belakang, bawa pergi ke belah kiri dan kanan tu ada gunung, ada bukit untuk turun pada Konstantinopel. Al-kisahnya, kisah lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan hasil daripada dia saja, tidak. Dia hasil daripada keturunan dia yang nama Usman. Dan Usman ni dari riwayat kata almarhum Kiai Uzairan, dia cakap dia adalah seorang yang saleh dan bukan menjadi rujukan sangat. Dia macam ketua kampung lah, lebih kurang macam tu. Orang selalu rujuk dia sikit-sikit, tapi dia orang biasa. JKKKKKK. Para ulama mengatakan, kata almarhum Kiai Uzairan, Usman ini dia mempunyai satu sifat yang sangat-sangat tinggi terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah, dijemput Usman ni ke rumah jiran dia ataupun saudara dia untuk ditunaikan hajat. Lalu perlu menginap di rumah itu, kena tidur. Lalu Usman ni dia masuk, dia tak masuklah bilik kan. Bila nak menginap, nak tidur tu boleh masuk dalam bilik. Jadi dia melihat ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Apa Usman buat? Dia berdiri. Sebab adanya Al-Quran, dia berdiri. Tak tidur, dia berdiri. Sebab memuliakan Al-Quranul Karim. Sampai pagi dia berdiri. Ta'zimnya pada Al-Quran, berdiri sampai pagi. Dia riwayat kata terlampau ta'zim pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan cerita berdiri kan. Kadang-kadang Quran pun tak perasan kan. Kat rumah pun tak perasan ada Quran. Tak perasan ada Quran. Cik-cik ada Quran punya kan. Bila nak pakai, khatam Quran. Ataupun cukun jambu anak, contoh. Ataupun tadarus Al-Quran, contoh.
Uthman ni para ulama mengatakan hebatnya dia, daripada awal kehidupannya dia telah didik mentakzimkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, riwayat mengatakan dibawa diri dia, dia dijemput ke dalam di rumah anak murid dia. Lalu di dalam rumah anak murid dia ni penuh kitab. Dia riwayat kata Imam Ahmad, saya kata nama lain, penuh kitab ni keliling. Ni kitab, tu kitab, utara, selatan, timur, barat, semua kitab. Jadi Imam Syafi'i ni tak tahu macam mana nak tidur, sebab adab dia tak pernah melunjurkan kaki ke arah kitab. Kitab pengajian. Lalu dia duduk sahaja dalam bilik tadi, tak tidur-tidur. Ni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Hasil daripada agama ini natijah dia adalah adab paling tinggi. Para ulama mengatakan kalau tidak membuahkan hasil adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling utama, dan adab sesama manusia, para ulama mengatakan tak guna pengajian kitab, pengajian agama yang kita buat kalau tidak ada adab dalam kehidupan itu. Nabi melahirkan sahabat yang sangat beradab. Semalam kita baca riwayat satu sahabat Nabi, Abdullah ibnu Sarjas. Bukan, dia boleh baca riwayat dua, Abdullah ibnu Sarjas boleh, Abdullah ibnu Sarjis boleh. Jangan baca Abdullah ibnu Sarjan. Sarjan tak boleh baca, Sarjas, Sarji boleh. Jangan baca Sarjan. Abdullah ibn Sarjan ni meriwayatkan, ulama mengatakan dalam satu hadis dalam kitab Khasail Nabawiyah fi Syarih Syama'il Muhammadiyah, apabila setiap kali dia bertemu dengan orang, dia akan mengucapkan astaghfirullah, semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Setiap kali jumpa orang, astaghfirullah. Termasuklah berdepan dengan Nabi. Satu hari dia jumpa Nabi, nak berdepan dengan Nabi, dia baca benda yang sama, astaghfirullah ya Rasulullah, semoga Allah ampunkan dosa kamu ya Rasulullah. Ni Nabi ni yang maksum, diampunkan dosa dia sekarang sebelum dah akan datang. Cuba kalau kita tak marah, kau tak tahu aku ni Nabi, diampunkan dosa ni, pagi, petang, siang, malam, semalam, kemarin, minggu lepas, tahun depan, semua diampunkan. Tak payah jadi Nabi lah kalau orang cakap semoga Allah ampunkan dosa kamu. Marah kita, dosa apa aku buat? Tapi adab Nabi apabila mendengar sahabat membacakan begini di hadapan Nabi, apa adab Nabi? Nabi pun baca perkara yang sama. Walaka, Nabi kata, untuk kamu pun sama, semoga Allah mengampunkan kamu juga. Ini adab Nabi. Walaupun Nabi adalah orang yang maksum, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah cerita dalam Quran, wala yantiqu 'anil hawa, tidak sesekali Nabi ni mengikut hawa nafsunya. Boleh? Ni nak kena pegang ni. Akhir zaman ni macam-macam, Nabi bersyahwat lah, Nabi begitulah, Nabi beginilah, macam-macam tuduhan kepada Nabi. Yang dituduh, yang menuduh ini pun pula orang Islam. Begitu Nabi begini, Nabi pun buat salah, Nabi pun buat begini begitu, tafsir Quran ikut akal kita. Ni tak boleh. Akhir zaman. Dalam Quran Allah dah cerita Nabi ni wala yantiqu 'anil hawa, tidak sesekali pada diri Nabi ini melakukan suatu perkara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu. Allah mulakan dengan takkid in. Kalau kita belajar dalam saraf, isim ina kana ini adalah takkid, penekanan. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang telah diwahyukan pada dia boleh buat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi pun dengan sahabat jauh tu. Nabi dengan sahabat ni jauh kalau ikut martabat dia. Riwayat mengatakan Nabi bila naik Mi'raj tu, kita tahu kan, sampai tahap Jibril alaihissalam, ketua para malaikat yang memang kehidupan dia di langit, pun tak boleh tembus Sidratul Muntaha, tak boleh masuk. Sehingga yang diriwayatkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Al-Fatani, apa yang diriwayatkan, bila nak naik tadi kata Jibril pun,
Wa ya Rasulullah, kalau melepasi akan diriku walaupun sehelai rambut, nescaya akan terbakar. Ni riwayat ni. Nak naik Jibril pun tak boleh naik. Sedangkan kata ulama, tabir yang dibuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buat tabir di langit tadi, yang Jibril tak boleh naik tadi, dibuat daripada cahaya. Jibril juga daripada cahaya. Cahaya tak boleh tembus cahaya. Hebat tak hebat? Tapi siapa yang lepas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama mengatakan sangat penting mengaji kitab adab ini, Bidayatul Hidayah. Kena mengaji habis. Dan kalau kita tengok karangan Maulana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, penulisan dia sangat kasih sayang. Seumpama dia cakap dengan anak dia, dia cakap dengan kita ni, dia meninggal 505 Hijrah, 505 Hijrah. Sekarang dah 1441 kan, 900 lebih, dekat 1000 tahun dah dia tinggalkan kita. Para ulama mengatakan dia tulis, kalau orang baca tadi dengan roh, maksud dia baca dengan betul-betul penghayatan. Dan para masyayikh, guru-guru pula baca dengan sanad dan juga dengan amal dulu. Guru kalau nak baca pun kena amal dulu, baru mampu boleh baca. Kalau tidak, tak boleh baca, tak dapat roh pembacaan. Para ulama mengatakan Imam Ghazali sebut satu persatu bagaimana adab kamu bangun tidur sampai kamu tidur balik. Ini kasih sayangnya para ulama kita. Satu riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kafiqurah beli Salman ni. Dia cakap pada Salman Al-Farisi, dia kata, ya wahai Salman, kamu ni perlu Islam. Dan Muhammad ni berlebih-lebihan sampai adab masuk dalam perkara yang dibuat dalam bilik air pun diajarkan oleh dia. Salman ni orang yang bijak. Dia jawab balik pada orang kafir Quran ni. Dia jawab apa? Dia cakap, sesungguhnya inilah agama yang sangat sempurna. Apa maksud agama sempurna? Daripada bangun tidur sampai tidur balik, semua diajarkan. Betapa ruginya kita, puluhan tahun kita tak tahu bagaimana kaedah yang Allah redha dalam buang air. Dalam buang air pun ada perkara yang Allah redha. Dan sini ulama mengatakan kalau kita amal apa yang telah disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis-hadis baginda Nabi, meninggal dalam keadaan kamu qada hajat, buang air besar, buang air kecil, dalam buat dua-dua benda ini pun para ulama mengatakan walaupun buang air kecil, buang air besar, kamu mengamalkan sunnah, meninggal kamu dalam kejayaan. Meninggal dalam buang air pun dalam kejayaan. Buang kumbahan ni, tai najis ini pun Allah bagi pahala, dengan syarat berlandaskan kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak semua insya-Allah. Dan yang terakhir sedikit, ada orang tanya kepada saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu level kita dengan Allah? Macam mana nak tahu level kita dengan Allah? Boleh tahu Ustaz? Boleh. Apa tak boleh pula? Boleh. Satu saja cara ni para ulama. Bagaimana nak tahu tingkatan kita dengan Allah, kedudukan kita dengan Allah, bagaimana kedudukan Allah dengan kita? Nak tahu level kita dengan Allah, macam mana level Allah ni dengan kita? Faham maksudnya? Bagaimana nak tahu kedudukan Allah dengan kita ni di sisi Allah, bagaimana kedudukan Allah di sisi kita? Bangun pagi, saya banyak kali sebut dengan anak, bangun sekolah dulu ke semayang dulu? Sekolah akan tinggal belakang. Ke semayang dulu. Cerita Korea, sinetron, Samarinda, apa lagi? Cara kerama dengan solat, mana dahulu? Ini martabat solat, martabat Allah dengan kita. Pertama, bagaimana nak tahu martabat Nabi dengan kita ni di sisi Nabi bagaimana? Nak tahu martabat kita di sisi level kita dengan Nabi macam mana? Maksud dia, di sisi Nabi ni kita di level mana? Bagaimana di sisi diri kita Rasulullah SAW, level Nabi. Banyak mana sunnah kita dah amalkan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau kita dah mengaji ni,
antara paling kurang, paling uzur syar'i, paling lemah sekali. Kalau dah mengaji kitab-kitab adab ini ataupun dah mengaji kitab-kitab ni, ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ni, kata Imam Nawawi, cukup dalam seumur hidup sekali saja mengamalkan, kita telah tergolong dengan orang yang mengamalkan ilmu tadi. Sebagai contoh, kita dah baca doa, kita dah belajar doa ketika basuh muka ataupun bangun daripada tidur. Apa doa yang Imam Ghazali ajar? Kita dah sanadkan, kita dah ijazah. Nak hilang tuntutan daripada ilmu yang sia-sia, daripada Allah tadi, cukup sekali saja amal. Paling kurang sekali saja semua hidup. Boleh semua insya-Allah. Esok letak kitab kat sebelah. Sekali je. Dan sekali menjadilah. Paling baik banyak kali lah. Tapi paling kurang sekali. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Boleh semua insya-Allah. Banyak doa ni kita akan amalkan. Dan alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat. Bukan dah sampai, baru sampai muka surat 36. Betul kita masih lagi membahaskan tentang adab-adab masuk ke dalam masjid. Yang dibahaskan ini adalah kita dah sampai pada pembahasan doa selepas solat sunat subuh. Apa? Okey. Ada beberapa tempat. Suatu guru kami dulu, almarhum Tuan Guru Dr. Idris bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, dia antara ulama yang sempat bertemu dengan Maulana Zakaria akan Dahlawi, pengarang kitab Fadailul A'mal, dan sempat berkhidmat. Suatu naik kapal nak pergi menunaikan haji. Maulana Zakaria ni meninggal di Baqi', di Masjid Nabawi di Baqi'. Sempat orang Melayu kita seorang, Tuan Guru ni sempat khidmat dia. Kata almarhum, sewaktu dia mensyarahkan kitab Idaman Penuntut. Orang ngaji pondok biasa dia akan ngaji tak ni, biasa ni kelak-kelak akhir lah, dalam bidang rawatan dan sebagainya. Waktu dia mensyarahkan dalam kitab Idaman Penuntut ni, ada dibahaskan beberapa tempat, beberapa masa, beberapa makan, yakni tempat, beberapa masa, yang di mana kedua-dua tempat dan masa ini berlakunya pembukaan pintu langit. Maksud dia dibukakan pintu langit, maksud dia apa? Doa itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji dan tasawuf, pintu-pintu langit ini dia ada beberapa maqam ataupun dipanggil dengan wukuf. Kalau orang ngaji tarikat dia tahu benda ni. Itu sahaja beberapa wukuf dia akan tahu. Antara dia apa? Pertama, wukuf bi zaman, wukuf pada menyatakan masa. Yang kedua dikatakan wukuf bi makan, tempat jatuh ataupun dinyatakan, dimaklumkan kepada tempat. Dan yang ketiga wukuf bil amal, wukuf pada menyatakan pada amal. Dan paling tinggi adalah wukuf bi qalbi, wukuf pada menyatakan bab hati. Ini paling tinggi. Waliullah dia tak perlu masa, tak perlu tempat, tak perlu amal. Hati terus direct, boom, Allah makbul. Ni waliullah. Ni jauh, kita jauh ni. Dan jauh nak pergi tu jauh. Jadi para ulama mengatakan antara wukuf bi zaman, maknanya wukuf tempat yang dinyatakan pada waktu yang Allah buka pintu langit. Ni catat boleh. Antaranya saya pernah cerita dulu, tak silap saya, dia ada berapa masa dia. Yang pertama adalah di antara azan dan iqamat, di waktu yang sangat-sangat mustajab yang selalu kita tinggal. Kualiti doa ini sama, para ulama mengatakan sama seperti mana kamu wukuf bi makan. Di zaman ni masa, bi makan dengan tempat. Antara tempat-tempat yang makbul doa adalah di Mekah Al-Mukarramah, betul? Di Masjidil Haram depan Kaabah, di Rukun Yamani, di Hajarul Aswad ketika melakukan tawaf, ketika melakukan sa'i dan sebagainya. Untuk ahli wukuf di Mina dan sebagainya. Martabat di antara doa, di antara azan dan iqamat ni sama martabat ni macam mana? Doa di depan Kaabah. Rugi tak kita ni tak tahu benda ni?
Bukan tak tahu-tahu, tapi tak ada nilai. Bukan tak ada nilai, tak rasa lagi. Orang kata apa, kekuatan, kehebatan tu. Doa tu di antara azan dan iqamat, para ulama mengatakan wukuf di zaman ini sama macam wukuf di Makkah. Sama macam martabat dia kita doa di depan Kaabah. Apa? Kena ada dalam hati kita. Dan para ulama mengatakan azan dan iqamat yang betul-betul Allah Ta'ala membuka hijab ataupun membuka tirai-tirai. Kita kena ingat doa kita nak naik ke Allah ni bukan senang. Kita ingat senang kan? Kat doa, ya Allah makbul lah. Kau lah ya Allah, nak makbul tak makbul, pulang. No, katakan saya buat kiasan macam mana kita hantar proposal, resume kat orang, wakil rakyat, kan? Salah eja nama dia. Dia ni cik, kita tulis puan. Kena reject agak-agak. Kena reject. Saya ambil tu ni kena reject. Yang kedua, daripada bin tertukar D satu huruf tertukar. Daripada B titik tertukar BT. Benti pun di reject, betul? Macam itulah kita kena buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada Allah ini ada tempat-tempat. Bukan Allah ni ada bertempat, tidak. Pada untuk memakbulkan, Allah nak makbulkan doa kita ini ada masa dan tempat dia. Dan antara masa yang sangat bersajab adalah azan, di antara azan dan iqamat. Dan di antara azan dan iqamat ini 5 waktu. Kan ada 6 waktu. 5 je. Jangan buat 6 pula rasa rajin sikit, iman kuat sikit kan. Nak buat 6 waktu. Jangan ada-ada rasa iman kuat sikit, buat semayang fardu duha, jangan. Atau fardu tahajud, jangan. Para ulama mengatakan di antara 5 masa azan dan iqamat ni yang paling afdal setiap hari adalah waktu subuh. Azan dan iqamat ketika subuh. Apa? Inilah waktu paling mujarab, betul? Paling susah inilah waktu dia. Sehingga Tok Guru saya cakap apa? Kalau imam tu bila tu nak qomat, kita tak habis doa lagi, pegang kaki dia. Tok Guru dia pegang kaki dia. Dan menjadi sunat muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Disunatkan solat fardu itu diperlambatkan, khususnya dalam solat fardu subuh. Dalam 5 waktu, para ulama mengatakan yang boleh diperlambatkan, bukan saja lambat, diperlambatkan. Oh, Ustaz, lambat solat ni sunat muakkad ni. Tengok dululah movie, kan? Lepas lu baring dulu. Tak, sunat muakkad di sini apabila datang di masjid. Sunat menunggu jemaah. Dinamakan sunat muakkad, menunggu jemaah. Di antara 5 ini 4 dibenarkan. Pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, dan yang keempat isyak. Maghrib tak termasuk. Maghrib tidak boleh diperlambatkan, tidak ada sunat muakkad. Sebab tu khilaf para ulama, sehingga Nabi SAW dari riwayat mengatakan Nabi tidak melakukan sunat qalbiyah maghrib. Ini riwayat yang kuat, Nabi tak buat solat sunat qalbiyah. Kalau kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah, para ulama mengatakan walaupun Nabi tidak melakukan solat-solat qalbiyah, yakni sebelum maghrib, kalaulah ada orang di luar Madinah mendatangi Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah di zaman Nabi, dia akan lihat sahabat-sahabat akan bangun sembahyang sunat qalbiyah maghrib. Tapi Nabi tak buat. Habis sahabat ni bid'ah. Dan nanti dia bukan bid'ah. Para ulama mengatakan kita ni kena tengoklah tempat kita. Maksud dia janganlah rasa macam Nabi. Buatlah, tak ada salah pun. Dan Nabi sangat menggalakkan. Sehingga dia riwayat mengatakan Nabi mengulangi 3 kali. Hendaklah kamu melakukan solat sunat qalbiyah maghrib ni 3 kali. Tapi kalau dalam peramalan Nabi, Nabi tidak lakukan qalbiyah maghrib. Sebab di sini juga dikeluarkan hukum tidak ada sunat muakkadah menunggu jemaah bagi solat fardu maghrib. Apa kaitan ni Ustaz? Dilambatkan, ditakhirkan solat ni sebab doa lah. Sebab doa ni dimakbulkan. Sementara kamu menunggu jemaah, disunatkan bagi kita untuk memperbanyakkan doa. Dapat semua? Setiap hari 5 waktu ini
Lima-lima azan iqamat ni semua makbul. Dan yang paling makbul, paling tinggi sekali, first class, apa dia? Di antara azan dan iqamat solat subuh. Ni kalau dapat mahal ni, sangat-sangat mahal. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa-doa ni, panjang untuk doa ni. Kalau nak baca ni habis ni, memang lambat anak-anak pergi semayang semua kan, pergi sekolah tu lambat. Kecuali kalau ada masyaqqah. Para ulama mengatakan ada tanggungjawab kita dengan anak, dengan cucu dan sebagainya, laksanakanlah tanggungjawab itu. Itu adalah wajib. Ini sunat. Jangan kita mendahulukan sunat daripada yang wajib. Hukum dia haram. Dapat jelas? Dan itu untuk setiap hari. Kalau untuk seminggu, azan dan iqamat yang paling makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah azan dan iqamat solat Jumaat. Ustaz, yang muslimat macam mana nak amal Ustaz? Boleh dibuat di rumah. Sebab tu para ulama mengatakan digalakkan bagi muslimat ataupun perempuan, kalau dia tidak datang solat berjemaah di masjid, sebaiknya bila sudah berkumandang azan Jumaat tadi, dia dah duduk di tikas jalan. Kemudian dia lakukan solat sunat Zuhur. Dia tak buat solat sunat Jumaat lah, solat sunat Zuhur. Kemudian dia doa ketika itu. Para ulama mengatakan martabat doa ketika itu sama seperti mana doanya lelaki yang menunaikan solat Jumaat. Dapat semua insya-Allah. Sebab itulah dinyatakan banyak, dan kita tak rasa nikmat ataupun kepentingan doa ni. Sehingga Nabi beritahu dalam hadis, doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang mukmin, orang beriman. Ingat tu, doa ni senjata orang mukmin. Dan doa ni adalah ikhtiar yang paling hebat. Doa, para ulama mengatakan doa ni martabat dia sama macam solat. Sebab tu kalau kita mengaji ta'arif solat, bukan istilah, ta'arif pada sudut bahasa solat. Apa maksud solat ni pada sudut bahasa? Bermaksud doa. Dapat? Jadi kena memperkasakan keadaan doa kita, mutu doa kita. Jadi semua insya-Allah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Illa an qala. Alhamdulillah. Kita sampai pada doa yang kedua. Doa Allahumma inni as'aluka. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut saya? Lihat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan. Ini dah baca dah ni kan? Maksud saya dah baca dah. Yang bawah kan? Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Ustaz, apa beza Allahumma inni dengan Allahumma inna? Apa beza ni? Allahumma inni untuk mufrad, singular. Orang susah ni sebut singular. Untuk seorang. Kalau Allahumma inna bawa untuk ramai, jamak. Boleh? Untuk plural. Jadi kalau kita nak baca dengan jamak, Allahumma inna nas'aluka, kita tak baca dengan Allahumma inna as'aluka, tak boleh. Tapi ini khususiah doa untuk sendiri-sendiri. Boleh? Okay, kita ulang balik. Allahumma inni as'aluka imanan sadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan
rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar. Yang atas khalisan, yang bawah ni sadiqan. Apa beza Ustaz? Para ulama mengatakan iman yang benar ini maksud dia apa? Betul-betul yakin dengan Allah, tidak ada perantara. Kita iman kita kadang-kadang yakin ada perantara. Betul? Memang Ustaz Allah Ta'ala bagi rezeki, tapi ni kalau saya pernah cerita, kalau tata bahasa ataupun dalam rumah dalam bahasa, tapi ni menafikan ayat. Saya dah buat ni semua, okey, saya terima semua ni, tapi saya maafkan awak. Tapi tu menafikan maaf dia ke belakang tu. Dia bahaya tapi. Para ulama mengatakan imanan shadiqan. Iman yang benar ni apa? Tidak ada perantara di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati. Kerja buat, kena buat. Jangan faham saya cakap ni benda, oh ni ustaz ni sesat dah ni, semua Allah je ni. Bukan. Macam saya cerita, usaha qadariyah, kerja buat tubuh kita kena kerja. Kena makan ubat kalau sakit, kena makan kalau lapar, kena minum kalau haus. Tapi dalam sudut hati kita tidak boleh ada perantara yang merasakan selain daripada Allah boleh menghilangkan sakit, selain daripada Allah boleh menghilangkan haus, selain daripada Allah boleh menghilangkan lapar. Ni imanan shadiqan. Selain pada Allah boleh menjaga anak, mendidik anak, tidak boleh. Tapi bahasa tubuh kamu buatlah, ikhtiar kamu. Tapi hati jangan yang yakin dengan ikhtiar kita yang mendatangkan natijah, kesan dia, jangan. Para ulama mengatakan kalau orang yang buat macam tu Ustaz. Kita semula termasuk Ustaz yang cakap ni selalu macam tu. Kita selalu macam tu. Kita rasa kita yang menentukan benda tadi. Allah akan mentakdirkan mengikut kepada usaha kita sahaja. Oh gila kita. Patut Allah Ta'ala contoh, Allah nak bagi 100, tapi usaha kita ni 7% saja. Allah nak bagi 100% ni. Kalau iman kita betul, yakin Allah Ta'ala yang bagi rezeki, tapi disebabkan kita rasa dengan kerja buat 7% kita ni, 7% kita ni yang menentukan kepada natijah dia, kesan rezeki itu, ataupun orang kata apa, timbal hasil daripada apa yang kita buat. Para ulama mengatakan Allah akan bagi 7%. Patutnya Allah boleh bagi 100. Nilai kita seperti orang kafir. Orang kafir Allah Ta'ala bagi berdasarkan kepada usaha dia. Kalau dia susah, banyak mana dia susah, banyak itulah Allah Ta'ala bagi. Banyak mana dia sedekah, dia bagi charity, dia bagi tolong orang, banyak tu juga Allah akan balas. Allah akan balas direct kat dunia. Kenapa Ustaz? Sebab Allah tak nak dia tuntut di akhirat. Sebab Allah bagi habis kat dunia. Tapi beza orang beriman ni apa? Walaupun usaha dia 7%, 10%, 20%, tapi dia boleh mendapat 100% hasil kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bagi tahu, ikhtiar kita ini sebenarnya sikit sangat. Betul? Sikit sangat. Dan saya pernah tanya dulu, berapa orang yakin yang betul-betul dia kerja 8 jam? Perfect 8 jam. Tak cakap, tak cuci tulang, tak masuk lewat, apa lagi? Tak tengok handphone, tak guna kertas. Alang-alang ni anak ni nak print kan, guna kertas pejabat kan, contoh. La ilaha illallah. Kecuali minta kebenaran. Para ulama mengatakan
Kalau nak ikut persen kita ini, tak sampai 1% pun Allah Ta'ala bagi rezeki. Sebab tu kita lihat, kita dapat 3,000, 5,000 sebulan, 3 hari habis. Kadang-kadang habis, tak tahu pergi mana. Tuan badan yang dapat duit, dia tak tahu duit tu pergi mana. Biasanya nyambung, semua biasanya tu. Yang orang yang kerja suri rumah tangga ni, sama juga. Suami bagi duit bulanan, duit poket, tak tahu habis. Mana pergi duit aku? Dia tanya diri dia pula. Kalau dia tanya orang lain tu malu lah dia kan. Dia tanya dia, mana duit aku habis? Para ulama mengatakan sebab apa? Sebab keyakinan kita lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui imanan shadiqan ini, para ulama mengatakan barulah datang keberkatan. Allah tambah keberkatan. Apa maksud keberkatan ni? Ziyadatul khair ilahi. Bertambahnya keberkatan, bertambahnya nilai hasil tadi. Kadang-kadang satu orang disebabkan tidak berkat rezeki dia makan sampai 5 pinggan sehari. Tak salah makan 5 pinggan. Kalau dia memang dia makan 5 pinggan, nak buat macam mana? Yang marah dia. Dia marah dia pula, apa 5 pinggan ni. Jangan marah. Dia memang dia makan 5 pinggan, nak buat macam mana? Tapi disebabkan rezeki dia berkat, hanya dengan 1 pinggan sahaja Allah bagi kenyang. Salam. Di dalam riwayat, di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ni dengar betul-betul. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ni dalam terbit dalam kitab Mughasyafatul Qulub Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bab pada menyatakan rezeki. Ada satu makhluk Allah yang sangat besar, sangat-sangat besar. Pemakanan dia satu hari, para ulama mengatakan pemakanan dia satu hari hampir kepada 2 gunung. Bukan bukit 2 gunung, punya banyak. Ini sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2 gunung. Ini dari riwayat lah, dalam riwayat. Dan hadis ni para ulama berbeza pandangan, mengatakan hadis ni dhaif li ghairi. Ada pandangan kata tapi hadis ni dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Tapi yang kita nak jadikan ni apa ni? Pengajaran ibrah, dibenarkan. Para ulama mengatakan dalam riwayat, lalu Nabi Sulaiman alaihi salam setengah meriwayatkan makhluk ini adalah makhluk jin. Memang patutlah. Jadi kalau jin-jin kita ni datang dalam mimpi kan, nak darah sikit je, nak bagi darah sikit je, kamu bagi ujung ibu jari kamu ni sikit je darah, dia bohong. Dia punya cukup makanan dia 7 keturunan. Termasuk dalam makhluk ni, para ulama mengatakan dia jin. Maka makanan dia setiap hari di alam dia adalah 2 gunung sekali makan. Ni tak hebat lagi. Yang hebat saya cerita itu, ikan tu. Nabi Sulaiman tanya pada Allah, betul? Wahai Allah, pada hari ini aku nak tanggung rezeki penduduk laut. Ini biasa kita dengar kan? Dikumpulkan semua makhluk di darat, bawa makanan, bawa apa yang ada, dikumpulkan, dibawa ifrit, bawa, semua bawa. Dia bawa depan Nabi Sulaiman AS dengan terlampau banyaklah makanan, semua makhluk bawa. Nabi Sulaiman bukan Raja Malaysia. Raja Malaysia pun bahagi berapa raja. Dia bukan Raja benua, dia Raja dunia. Di zaman dia Allah bagi takluk, dan dia doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kamu bagilah pemerintahan kepada aku yang tidak ada selepas ini sama pemerintahannya seperti aku. Allah makbulkan doa Nabi Sulaiman AS. Dan para ulama mengatakan tawaran sama juga Allah bagi pada Nabi. Para ulama mengatakan di alam ruh Allah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Ini disebutkan banyak riwayat. Pernah ditanya, wahai Rasul, wahai Muhammad, kamu nak dilantik sebagai Nabi lagi Raja, ataupun sebagai Rasul lagi hamba? Ditanya kepada Rasulullah SAW. Tawaduknya Rasulullah SAW ini, Rasulullah aku ini menjadi Rasul lagi hamba, bukan Nabi lagi
raja. Para ulama mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu dari riwayat tu dia bawa makanan yang banyak tu melebihi bukan 2 gunung, saya tak tahu banyak lah, terlampau banyak lah makanan dibawa, lalu dimakan sekali ngap sahaja oleh satu makhluk Allah di lautan. Ini satu riwayat lain, bangsa jin pula yang mana sebelum dia peluk Islam, dia riwayat mengatakan dia makan 2 gunung setiap hari. Sekali, bukan setiap hari, sekali makan dia. Ikutlah resam kebiasaan jin, saya tak tahu lah dia makan berapa kali sehari. Tak sempat nak tanya dia pula. Selalu sebelih je tu. Masuk dalam botol pun kan. Contoh, para ulama mengatakan dia makan, kalaulah kita kata dia makan 5 kali sehari macam kita, sekali makan 2 gunung. Bila dia bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia ajarkan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tidak ada yang mengenyangkan melainkan Allah, tidak ada yang menyembuhkan melainkan Allah, tidak ada yang beri rezeki melainkan Allah. Ini la ilaha illallah, dia ajarkan kalimah ini. Lalu makhluk ini para ulama mengatakan Allah memberi ilham, kefahaman kepadanya, kefahaman seperti para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia ucap la ilaha illallah, terus tersemat dalam hati dia, dia yakin bahawa Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi dia kenyang. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, satu hari kamu makan berapa banyak? Kata 2 gunung. Bukan sehari, sekali makan 2 gunung. Maka diberi padanya roti. Roti manusia kecil lah, roti manusia betul. Sebuku roti diberi kepada makhluk ini. Dan riwayat mengatakan lalu disindirlah oleh makhluk ni. Dia kata, wahai Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, aku ini makan sekali 2 gunung. Yang kau bagi roti ni tak sampai 1 busut. Besar dia, 1 busut pun tak sampai roti. Para ulama mengatakan, Nabi Sulaiman sebut pada dia apa? Bila kamu mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, dan kamu mengubah keyakinan yang mengenyangkan itu adalah Allah, maka Allah akan ubah keadaan kamu. Para ulama mengatakan bila dia makan roti tadi, Allah bagi kenyang. Bukan saja sekali, pada hari itu tidak makan melainkan 1 roti itu sahaja. Ya, Ustaz cerita. Inilah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak percaya, tunggulah yaumul kiamah nanti. Kalau berjumpa dengan makhluk ni, tanya dia sendiri. Boleh? Jangan tanya saya pun baca kitab juga, Imam Ghazali tulis. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, itulah jadi sandaran bagi kita. Dapat semua insya-Allah. Hadis sadiqan, dengan tidak ada keraguan dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah, semuanya aku minta kepadamu akan iman yang benar dan yakin yang tidak ada kufur lagi setelahnya. Kenapa doa ini kena sebut hari-hari? Sebab para ulama mengatakan dalam riwayat, iman para sahabat dia turun naik. Tapi Nabi itu iman akhir zaman ni keluar masuk. Lagi teruk, bukan turun naik, keluar masuk. Pagi beriman kata Nabi, petang dia kufur. Betul? Selalu terjadi kat kita lah. Selalu terjadi. Kufur ini para ulama mengatakan bukanlah menyembah kepada berhala. Kita kena faham, syirik ada 2, betul? Satu syirik jari, satu syirik khafi. Jari yang terang-terangan, betul menyembah kepada berhala. Satu lagi syirik yang di dalam hati. So para ulama mengatakan kufur di sini, kufur apa? Kufur hati kita, keyakinan. Pagi ni dengan ceramah ni, hilang ni, tak ada lain dah melainkan Allah. Balik rumah, habis. Keluar masuk para ulama ni. Sebab tu kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan aku meminta akan rahmatmu
yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat. Dan satu lagi saya terlupa, syarah para ulama juga, tidak kufur setelahnya adalah kufur ketika hendak meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kufur ketika meninggal dunia ini ulama mengatakan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga-jaga kan. Antara benda yang menyebabkan kita kufur adalah sewaktu melakukan dosa-dosa besar. Apa contoh dosa besar? Pertama syirik. Betul? Apa lagi? Mengumpat, mengadu domba, apa lagi? Berzina dan sebagainya. Kita khawatir, para ulama mengatakan ketika melakukan dosa besar ini meninggal dunia ketika mengatakan sewaktu melakukan dosa besar dikira mati dalam keadaan kafir. Ini ulama tasawuf. Kena khawatir daripada ni. Ketika melakukan dosa-dosa besar ini sentiasa kena takut. Sebab tu sebelum nak melakukan zina, ni tak ada lah insya-Allah kat sini, na'udzubillah min zalik. Kita kadang-kadang pasal orang termasuklah ustaz ni. Ceramah pun cakap pasal orang ni, takut juga ni. Selalu bercerita tentang orang ni kita takut. Ketika itu Allah tarik nyawa. Para ulama mengatakan ketika tarik nyawa tadi tidak dikira iman ketika itu. Takut tu. Semayang sebelum ni, tahajud, zikir, istighfar, puasa, semua Allah tak kira. Sebab satu dosa besar. Sebab tu ulama mengatakan kena jaga sungguh-sungguh. Dan kita jangan insya-Allah ustaz tak ada apa kot. Kok mengikut pengalaman saya ustaz. My experience. Pengalaman saya tak ada pun, tak pernah jadi pun, tak pernah tengok pun. Allah mula jadi kat kita tu. Allah mula memang tak pernah jadi pun. Takut Allah mula jadikan kat kita. Kita takut yang tu. Na'udzubillah ni. Kena takut ni benda ni. Boleh semua insya-Allah. Allahu Akbar. Sebab tu setiap kali sujud takhir, para masyayikh kita ajar kita kena doa dengan Allahumma khtim lana li husnil khatimah. Kena selalu doa. Wala takhtim alaina ya Allah li su'il khatimah. Dan aku minta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Di sini dalam doa ini kita tahu para ulama mengatakan, Imam Ghazali kata kemuliaan seseorang itu terletak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda mulia satu orang? Mulia satu orang. Apa tanda dia? Dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang dirahmati oleh Allah? Terbit pada tubuhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok para guru-guru kita, dia tak pandai cakap pun. Cakap pun tak tahu. Saya pernah cerita dulu satu tok guru di pondok dulu. Dia mengajar setiap lepas subuh. Kita tak tahu lah. Kita ni Bidayatul Hidayah tinggi ni. Dari syarah kitab Bidayatul Hidayah, Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Abdul Somad Palembang, ulama besar, syarah kepada Bidayatul Hidayah, Hidayatus Salikin. Biasa orang dengar ni kan, mengajar kitab tasawuf lepas subuh, memang tidur lah anak murid. Tambah pula bukan tidur, nak cerita ni, kuliah lepas subuh bukan kuliah ataupun kelas nizami, kelas wajib. Dia bukan kelas wajib, dia kelas sunat. Maksud kelas sunat dia apa? Boleh hadir tak boleh hadir, ikutlah. Siapa yang takwa, iman dia lebih, dia bangun tahajud malam tu, dia duduklah, kuatlah dia duduk. Kalau malam tu duduk main gitar kan. Tambah pula kebiasaan Tok Guru, dia akan mengajar kitab tasawuf ni. Yang terjadi adalah hari cuti. Lepas subuh, kuliah lepas subuh, istiqamah. Lepas subuh baca kitab
tasawuf, kita lepas isyak baca tidur ni lepas subuh lagi tidur kan. Tok Guru ni bukan anak murid tidur, anak murid tak naik pun tak duduk pun bagi dia, tapi resam Tok Guru ni, Masya Allah, kita kena jealous dengan para masyayikh itu. Tok Guru ni resam dia ada orang ke tak ada orang. Tambah pula kalau nak ikut kepada syariat dia, memang orang tak boleh duduk lah. Antara syariat dia apa? Tok Guru ni suara slow. Kan selalu kita apa nama, qala musannif rahimahullahu ta'ala, lah kan, telah berkata musannif kitab atas barang yang dinyatakan atasnya. Slow je ngaji tu, slow pula tu, suara pun perlahan je. Jadi memang tak ada orang duduk. Dia riwayat dikisahkan oleh guru saya, Allah Akbar. Setiap kali Tok Syekh ni mengajar di bawah pondok, saya pernah cerita dulu, di bawah pondok masjid ni, surau ni ada kambing 2 ekor yang dibeli oleh Tok Syekh. Bek bunyi, bek bunyi, bek. Habis baca kitab, bek bunyi. Sampai wakaf, bek bunyi. Dan riwayat mengatakan ketika meninggalnya, wafatnya Tok Guru ni, disebut wafat Tok Guru ni, kambing kita ada lagi lah. Kambing ni umur dia panjang daripada tuan. Biasa macam tu lah kan. Kucing ni panjang umur daripada tuan dia. Kambing ni panjang umur daripada tuan dia, daripada Tok Guru ni. Tok Guru wafat meninggal, lalu diadakan majlis tahlil. Dulu sebenarnya cerita ada yang kata akikah, tapi Tok Guru kata juga, ada yang cerita kata mengatakan disembelih kambing tadi untuk dijadikan kenduri tahlil arwah Tok Guru. Sembelihlah 2 kambing ni tadi. Lalu disembelih kambing tadi, dilapah, mendapati di setiap daging-daging, urat-urat daging kambing tadi adanya tulisan kitab pengajian. Sebab apa? Kambing istiqamah dengar Tok Guru mengajar, Allah tunjuk. Lepas tu semua anak murid taubat. Lepas subuh semua pakat main, duduk semua segar, duduk tegak. Tapi Tok Guru dah tak ada. Resam kita kan macam tu. Bila wali dah tak ada, Tok Wali ni dah tak ada, apa dah tahu, oh ni wali ni, wali dia ni. Orang dah tak ada dah, tak guna nak cerita. Waktu dia hidup tak pergi pun mengaji, tak pergi pun ambil berkat, ambil doa dia, tak pergi pun. Para ulama mengatakan sebab apa? Sebab keras hati kita. Dan paling tinggi kalau tasawuf, sebab Allah tak nak kita jumpa kasih dia. Itu dalam bahasa paling tinggi lah. Allah tak nak kita jumpa kasih dia. Kenapa kita berat nak pergi masjid? Sebab Allah tak nak tengok muka kita. Itu dalam tasawuf bahasa dia. Sebab kalau mengikutkan kita dengan solat, kita dengan pengajian, siapa yang berhajat? Kita lah berhajat. Maka kalau kita tak pergi, para ulama mengatakan sebenarnya Allah yang tak nak kita pergi. Allah tak nak buat kita pergi. Ni dalam ni, minta maaf. Tak, ni bahasa para guru-guru dan tasawuf. Sebab tu jangan pernah kita merasa jemu dalam mengaji ilmu, merasa jemu dalam beramal, solat jemaah. Kena istiqamah semua, insya-Allah. Habis, wallahu cukup sejam. Sejam itu, insya-Allah sejam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya ijazahkan amalan doa ini juga dalam live ni juga. Saya ijazahkan amalan doa ini. Dan saya maklumkan doa ini boleh digunakan doa dalam setiap lepas solat kita. Boleh, tak ada masalah. Dan paling afdal waktu dia adalah selepas solat sunat subuh. Dapat semua, insya-Allah. Bila saya riwayatkan, saya baca, tuan-tuan semua ikut, muslim-muslimat ikut, itu dah dikira ijazah a'la, ijazah yang tinggi. Dia bagi sanad ali dalam pembacaan. Di sana ada 2. Satu sanad umumi, satu sanad khususi. Umumi, jumpa Tok Guru dan pernah baca kitab ni, jumpa Tok Guru, Tok kata aku ijazah. Itu sanad umumi, biasa je. Sanad khususi apa? Baca dengan Tok Guru. Itu sanad khususi. Apa beza dia?
Beza dia macam mana satu orang dia rapat dengan anak, bukan, dia rapat dengan timbalan Perdana Menteri. Ini contoh bagi sanad umumi, timbalan Perdana Menteri. Dan dia rapat dengan Perdana Menteri sendiri, itu sanad khususi. Mana lebih? Dua-dua menteri, dua-dua orang besar, dua-dua hebat. Mana dekat? Mana dekat? Nak makbul doa, nak makbul hajat dia tu mana senang lagi? Kita nak apply bahagian kewangan ni, belajawan kan, nak apply kewangan ni, betul, boleh surau. Sanad umumi timbalan Menteri Kewangan, dua. Sanad khususi Menteri Kewangan sendiri, mana dekat? Jawablah Menteri Kewangan. Menteri itu sendiri lah yang dekat. Maksud dia sanad khusus itu beza. Dan Allah kira, Allah tak kira bacaan doa kita ni. Yang Allah kira pada awal apa? Susah duduk dalam kuliah. Susah duduk dalam kuliah. Susah. Kalau senang ramai. Sebab susah lah tak ramai. Betul? Nak duduk tu berat tu. Berapa banyak korban. Betul. Allah tak pilih. Itu memang Lindan kalah smash Lindan tu. Tak tahu apa yang habis, berlubang ke apa kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang agaklah ni ijazah dan amal lah. Paling kurang besok dah boleh amal. Pakat besok jangan tengok orang pula Tengok esok datang subuh kat suasana lumayan ni kan. Habis azan tengok orang. Siapa amal ni? Nampak gaya aku seorang amal ni. Lagi bahaya Kalau boleh apa yang kita buat, kita yang amal. Jangan lihat pada orang lain. Orang lain nak amal, tak nak amal, dia terpulang pada dia. Yang penting diri saya yang amalkan. Boleh semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Tak ada soalan lagi kot. Dan berpanjang. Ada satu insya-Allah. Yang 5. Apakah hukumnya seorang isteri bersedekah tanpa memberitahu suaminya? Apakah hukumnya seorang isteri bersedekah tanpa pengetahuan suaminya? Masya Allah, soalan yang baik. Hukum dia apa? Hukum dia tak sah. Tak ada. Hukum dia 5 je. Hukum 5 je. Wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Empat. Bid'ah tak ada. Bid'ah bukan hukum. Okey. Pertama, melihat kepada harta tadi. Lihat kepada harta tadi. Para ulama mengatakan kalaulah harta tadi adalah milik suaminya, maka wajar dia meminta izin dahulu. Dapat? Kalau itu adalah harta dia sendiri, tak payah minta izin. Tapi biasa kalau orang nak sedekah ni, la ilaha illallah, takkanlah suami. Kalau suami itu marah, buat pergi ruqyah lah, bukan kepala dia ruqyah. Baca kursi lebih sikit. Kecuali kalau dia marah, katakan suami marah, mungkin ada sebab, ada kewajipan yang patut dibuat, kena sangka baiklah. Mungkin kita tak tahu duit yang dia nak kita sedekah tu, duit dia nak makan besok pagi ni, tu kewajipan. Kalau berlebihan macam mana? Berlebihan, tu lagi-lagi lah. Biasa orang rumah ni tahulah belanja suami ni kan. Selalu duit-duit yang kita selalu dapat harta karun daripada suami kita, betul? Basuh baju, celup-celup poket, ada duit. Betapa murah ataupun betapa pemurahnya hati seorang suami tadi. Bukan suami tu tak perasan ada duit kat jubah dia, kadang kat poket seluar dia, dia perasan ada duit 100, 200 kan. Dia tahu, tapi dia sahaja je nak menguji keimanan isteri dia kan. Ustaz, kalau saya menggunakan duit itu haram ataupun tidak? Hukum dia tidak jatuh haram. Para ulama mengatakan kalau perkara yang dibuat tadi berbentuk kebaikan, memberi manfaat, sedekah, memberi manfaat kepada diri dia dan juga keluarga, termasuk suami dia, maka perkara tadi tidak jatuh haram. Akan tapi ulama tersebut mengatakan dia boleh jatuh kepada makruh sebab tanpa pengetahuan suaminya. Melainkan suami ni memang tak tahu nak cakap macam mana dah. Contohlah, bukan tak ada, tapi bukan kat sini insya-Allah. Sini semua baik. Mungkin suasana bukan lumayan lah, tak lumayan. Suasana yang tak lumayan lah. Ini suasana lumayan kan, suasana yang tak lumayan.
Mungkin suami dia yang agak lokek dan sebagainya, maka kita bersangka baik. Kalau kita nak menggunakan sedekah, kita ada niat, ya Allah, dengan aku gunakan duit suami aku ini dengan niat supaya aku sedekah supaya suami aku ni berubah, ataupun suami aku ini lebih kata apa, permurah dan sebagainya, maka ulama mengatakan hukum dia harus, bahkan sunat. Apa? Kecuali beli gincu. Itu masalah. Gincu dari 10 kan. Biasanya macam tu kan. Tekan estro ni. Tekan berapa ratus channel tak tahu dah. Tak ada cerita lah ini. Kan? Nak pergi kenduri buka dua almari tu baju kita, baju isteri kan, contoh. Adalah bahagian kecil lipat tu suami punya. Kena tarik kan. Buka semak bang, tak ada baju lah bang. Para ulama kalau kata kalau ini berlebihan, kita pula gunakan duit suami untuk memberi berlebihan ini, para ulama mengatakan hukum dia haram. Kecuali kewajipan. Ini kena maklum setiap tahun para ulama dalam mazhab Syafi'i, suami wajib membelikan pakaian serba satu. Serba satu bermaksud bukanlah semua. Makeup semua ni faham serba satu kita sekarang ni pelik sikit. Maksud dia pemakaian menutup aurat, tudung, anak tudung dan sebagainya. Setiap tahun menurut mazhab Syafi'i wajib kita belikan untuk isteri kita 2 kali salinan, 6 bulan sekali. Apa? Selalu benda ni dah langsai bila hari raya, betul? Bahkan berlebihan. Ada pun ada orang di sebulan 30 pasang dia beli. Hari-hari tukar baju. Masya Allah. Tapi tak apalah, dia mampu. Kita sangka baik jangan cakap orang je kita ni kan. Tak apa, kita sangka baik, dia mampu. Boleh semua insya-Allah. Harap terjawab soalan tadi Dan kewajipan kita kena ingat, bagi suami kena adalah, dan bagi isteri kena adalah bahasa kefahaman. Kadang-kadang suami tadi tak mampu pada tahun itu, pakaian masih elok. Para ulama mengatakan kewajipan tadi akan terangkat jikalau ada kebenaran daripada pihak isteri. Isteri tadi faham, tahun ni business down, contoh, duit banyak pakai ni, tuntut juga 2 baju serba satu. Persalinan. Para ulama mengatakan ini memerlukan kepada kefahaman agama. Sebab tu didikan agama ni penting. Dapat semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Habis itu saya pada saya insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini. Boleh. Promosi tak apa. Dalam pengajian tasawuf, menurut Ustaz beritahu tadi, empat mengadu domba adalah dosa besar. Itu dalam pengajian tasawuf. Tapi sedangkan pengajian biasa orang awam kita tak faham itu dosa besar kan. Macam mana pula kalau kita bersangka buruk? Sama hukum dia. Cuma bersangka buruk ini tidak dihukum kerana dia adalah berkaitan dengan hati. Yang saya kata ini bukan pandangan ulama tasawuf. Kebanyakan ni adalah menurut pada pandangan syariat. Maksud dia hukum fiqh. Dalam hadis baginda Nabi SAW, apa hukum mengumpat? Haram. Betul? Haram yang bagaimana? Haram dosa besar. 70 jenis dosa-dosa besar kan? Antara dia adalah mengumpat dan sebagainya. Sehingga dalam riwayat yang sahih, Nabi menegur pada sekumpulan perempuan. Lihat hadis ni, hadis yang sahih. Dia kata tolong muntahkan daripada mulut kamu. Terkejut perempuan tadi. Nabi memuntah apa hal? Bila dia muntah, Allah zahirkan kerana perkataan Nabi. Tolong muntahkan. Apa yang keluar daripada mulut dia? Daging-daging busuk. Betul? Pada sebelum tu dia makan daging. Perawi kata tak makan daging. Tapi sebelum tu apa yang dia buat? Dia mengumpat saudara dia yang lain. Maka kata Nabi,
daging-daging ini adalah seumpama kamu memakan, memamah daging-daging saudara kamu sendiri. Hukum dia apa? Seumpama membunuh dan nak makan daging orang. Tak bunuh orang. Walaupun tak makan orang, kita cerita pasal dia, para ulama mengatakan hukum dia haram. Kena ingat macam mana dikatakan mengumpat? Mengumpat dengan fitnah, benda yang berbeza. Kalau berdepan orang tadi, tapi tentang keburukan orang tadi, kita cerita keburukan orang tadi, berdepan dengan orang tadi, hukum dia tak jatuh mengumpat, hukum dia jatuh fitnah. Dapat? Kenapa jatuh fitnah? Ustaz, fitnah bukan membohong, tak? Fitnah ni maksud dia apa? Menceritakan tidak yang perkara yang tidak dizahirkan oleh tubuh badan orang tadi, ataupun tidak disukai oleh orang tadi, dia jatuh fitnah. Kalau orang tadi tahu. Kalau orang tadi tak tahu, barulah disebut dengan mengumpat. Apa? Dua-dua. Cakap depan-depan salah, tak cakap depan-depan pun salah. So apa jalan penyelesaian? Tak payah cakap, kan senang. Dan para ulama ada cara dia. Ini pun kena jaga. Contoh benda tadi adalah mudarat kepada semua orang. Benda yang dia lakukan, keburukan tadi, mudarat pada semua orang. Para ulama mengatakan, pertama, kalaulah perbincangan tentang orang tadi, kita nak sebut perbincangan dia, kena ada solution penyelesaian dia. Kita cerita tentang keburukan dia ni, tahu tak? Contoh kita nak buat rujuk dengan ustaz-ustaz, suami saya, suami saya ni kaiban kalau dia dengar, marah dia. Oh, ataupun isteri saya, ustaz, marah isteri kalau dia tahu. Dikira mengumpat. Dikira mengumpat. Ustaz pun ada ni. Ustaz pula dengar kan? Dengar. Yang diumpat, yang mengumpat dan yang mendengar umpatan, dua-dua sama. Ulama kata kena tempian. Tapi bagaimana cara penyelesaian dia? Kita yang mendengar ataupun yang sebut tadi dengan niat apa? Untuk memperbaiki keburukan dia tadi ke arah kebaikan. Dengan cara macam mana? Billati hiya ahsan. Dengan cara yang paling terbaik. Sebab tu kita rujuk pada ustaz ataupun para masyayikh, orang yang ahli pada keluarga kita dan sebagainya. Mak, macam mana nak buat ni, mak? Abang macam ni, macam ni, macam ni cakap. Kalau bukan, janganlah mak pun tambah lauk juga kan. Ataupun ustaz pun tambah, oh iyalah, saya pun itulah. Para ulama mengatakan kena ada solution. Okey, kita dah tahu keburukan ni, macam mana kita nak selesaikan masalah ni, keburukan ni, macam mana nak buat, macam mana teguran nak buat. Ada solution kebaikan, baru tidak dikira umpatan. Dapat? Boleh menceritakan keburukan orang, tapi ada sebab munasabah dan ada cara penyelesaian untuk mengubah keburukan tadi. Jelas? Para ulama mengatakan kalau untuk pengajaran secara umumnya pun kena berhati-hati. Dan pengajaran yang bagaimana kita nak sampaikan pada orang. Pengajaran para ulama mengatakan dengan maksud tidak menghina dia, tapi membina kebaikan pada diri dia. Sebab tu para ulama mengatakan sebaik-baiknya, di samping kamu menceritakan keburukannya, sandingkan juga kebaikannya. Macam kita nak tegur isteri kita, suami kita kan, jangan tegur letup, pom, jangan. 9 puji tu. Awak ni cantik, awak baik, masak sedap, pom, 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 pom. 10 tu bagi, pam sekali. Dia tak sedap. Oh iyalah, nak marah dah 9 puji. Dapat? Ada solution, disandingkan kebaikan. Dapat? Ni solution ni bukan daripada saya. Ni adalah daripada para ulama kita. Kalau kita menyebut nama seseorang tu, yang itulah kata berkias, tapi kita tahu ke arah siapa dia kiasan. Itu pun dikira para ulama kata sama. Ya. Cuma beza dia apa? Hukum dia tak kotak ni, tak jelas. Hukum dia tak kotak ni, tak jelas. Maksud tak jelas ni apa? Sebab dia tidak maksudkan betul-betul pada si fulan yang disebut. Cuma yang dihukum di sini apa? Pada hati dia. Tetap niatkan orang tadi. Sebab tu para ulama mengatakan kalau kita nak sebut juga secara khalayak umum, maka kita sebut dengan betul-betul menjaga keaiban dia. Betul je. Tak seperti orang ni
orang ni dulu macam ni, macam ni. Tapi sandinglah kebaikan. Macam ni. Maka para ulama mengatakan dia tak nampak keseluruhannya keburukan. Dapat itu ada tajuk khas tu. Dia beza mengumpat, mengadu domba, dia lain. Ni mengumpat, mengadu domba sama je kat kita kan. Dia benda lain sebenarnya. Mengadu domba ni pun dia macam mengumpat. Mengumpat ni lebih teruk lagi. Mengadu domba ni dia ada ringan sedikit. Dapat Wallahu a'lam. Harap terjawablah Abang insya-Allah. Dan boleh buat boleh ulang balik tak beza mengumpat dengan fitnah? Maksudnya dua-dua sama dari segi kita cakap benda yang buruk pada seseorang tu. Cuma bezanya mengumpat ni benda tu betul, dan fitnah ni benda ni salah. Betul tak? Fitnah benda salah, mengumpat benda betul. Itu pun betul juga. Betul. Dia maknakan itu secara ta'rif. Tapi lebih kepada mengumpat ataupun fitnah ini adalah pada sudut berdepan dengan orang tadi. Berdepan dengan orang. Jangan orang mengumpat depan-depanan. Umpat depan-depan. Fitnah dengan maksud orang tadi tahu berlaku keadaan tadi pada dia. Dan doktor cakap tadi pun betul, ta'rif tadi. Kalau fitnah adalah benda yang salah, kalau mengumpat adalah fitnah keburukan yang salah, yang tak ada pada orang tadi, itu nama dia fitnah. Itu pun betul, itu ta'rif. Kalau mengumpat benda tu betul, tapi orang tadi tak suka ataupun keburukan orang tadi, itu pun betul, itu ta'rif. Tapi pada sudut pengamalan nak membezakan tadi. Yang berdepan ni apa? Dia tak disebut mengumpat, disebut dengan fitnah. Dia lebih besar sebab dia berdepan. Dia lebih besar. Fitnah tu asyaddu minal qatl, masuk dalam Quran. Dua. Yang kedua, fitnah akbaru minal qatl. Pertama, lebih buruk daripada membunuh. Yang kedua, lebih besar daripada membunuh. Dan takrif ini berbagai ulama lah sebut. Ada yang sebut macam doktor tadi pun, habislah. Macam doktor cakap tadi pun betul juga takrif tadi. Dan kalau kita sebut dengan takrif berdepan dan juga membelakangi pun betul. Jadi maksud ala kulli halnya secara umum kedua-dua ini adalah dosa besar dan kita kena elak. Takut ketika kita lakukan perkara tadi Allah tarik nyawa wallahu a'lam. Insya-Allah ni ada tanda dah ni. Adik nanti jawab, ustaz jawab nanti waktu makan nanti boleh? Lagi bagus depan-depan ustaz. Mengumpat tu macam mana? Lagi panjang tu soalan tu. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik semua pada Allah yang buat pada diri saya sendiri, insya-Allah. Yang kita dengar pada ini sama-sama kita dapat amalkan, ambil iktibar dan sampai insya-Allah. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.